Tapi dia kena analisa sikit. Tak analisa tak dapat. Yang tu yang ulama nak kata kat kita, kita sebagai mukallaf, kita wajib tahu dalil tu. Selalu dalil ni yang kita cuai. Kalau saya sebut tu bukan kata orang lain, saya sebut saya lah, saya ngaji dulu pun kita banyak kita mengaji tuan. Pasal kita khususnya kita orang Islam, dah Islam pada kecil, kita ikut je lah, hafal je lah. Allah ada, Allah kuasa, Allah kehendak, Allah satu, Allah mukhalafah lil hadis, orang Ta'ala mendengar, orang Ta'ala melihat, orang Ta'ala berkata-kata. Yang kita belajar sifat 20 tu, Rasul, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah, hafal aja tu. Memang benda tu kena hafal. Dan memang fakta tu betul. Cuma kita hanya hafal fakta, tapi kita tak ada bukti membuktikan apa yang kita pegang tu. Dan di atas tak ada bukti itulah, dengan sebut, maka ramai orang Islam kita walaupun dia hafal benda tu, tapi dia tak berpegang dengan apa yang dia hafal. Pasal apa? Pasal apa yang dia hafal dan dia dengar, sebuah dengan bahasa dia faham, dia tak jadi i'tiqad kerana dia tak faham dalil. Jadi dia hafal tu macam seolah-olah satu hafalan bodoh, hafal, buat tu, itu je lah. Taklah dengan dia hafal, dia faham, dan dia bertindak di atas kefahaman dia itu, dan dia hidup mati bergerak, apalagi bertindak di atas apa yang dia hafal dan dia i'tiqad tu. Buat misal lah, sembahyang jemaah bagus tak? Bagus? Berapa pahala? 27. Betul fakta tu? Pergi sembahyang jemaah tak? Tak pergi pun? Itu hafal saja. Agak-agak pasal apa? Pasal dia tak dapat dalil. Dia tak nampak cerah kat sini. Benda tu betul. Satu dia hafal saja. Apa saya nak sebut ialah kebanyakan kita dalam bab Islam ni, kita kalau tak belajar elok-elok, tu yang Islam kita dia jadi Islam baka dan keturunan pasal kita hanya hafal, tapi ada benda yang kita tak dapat mantap dengan yakin, dengan kemas, pasal kita abaikan dalil. Pasal kita dah istilahnya menerima di hati dah apa maklumat tersebut, walaupun tak diajar dengan hujah. Sedangkan mempelajari hujah dan dalil adalah wajib. Dengar. Satu, ramai orang Islam kita, dia Islam, jadi Islam cuai. Pasal apa? Pasal dia dah faham, dia dah Islam, dia dah bagus. Padahal kadang-kadang dari segi sikap, akhlak, dari segi nak menilai harga diri, tahu harga diri, menghormati orang lain, sebut pilihan yang kata ada moral, bagus orang tak Islam lagi daripada orang Islam. Pasal apa? Dia je Islam warisan, tapi dia tak tahu apa dia ajaran Islam. Dan kalau tahu pun, tahu sekadar dengar, tapi dia tak ada dalil untuk menyebabkan dia boleh yakin. Dia tak bekerja, tak bertindak, dia tak bertukar lumus untuk buat perkara yang diajar dalam agama tu. Pasal apa? Pasal dia tak dapat yakin. Punca, tak ada dalil. Buat misal tak? Betulkah Tuhan sebenar Allah? Kita mesti jawab ya je. Pasal kita dah Islam kan? Tanya orang tak Islam kalau dia jawab apa? Bunyi India punya style sikit. Lu ingat lu Islam saja betul ke? Kita orang tak ada betul ke? Mesti dia cakap macam tu punya. Jumpa orang muda pun sama, dia akan cakap macam tu lah. Lu orang ingat lu orang saja mau masuk syurga. Kita orang tak mau masuk syurga. Ini sudah ekstrim. You saja betul ya. Kita tak lah betul ya. You tengok you orang pun tak lah betul ya. Kita pun kadang lagi betul daripada you. Dia kelayu. Apa saya nak sebut apa? Orang yang tak lahir dalam keadaan Islam, dia tak boleh terima Islam pasal dia tak dapat dalil tau. Kita dah Islam dan kita jadi Islam bukan pasal dalil tau. Pasal apa? Jawab. Pelajaran taraf aras tinggi sikit hari ni.
Dia bukan aras pengetahuan saya sembah lah. Tapi tuan-tuan kena fikir. Jawab. Kita Islam, jadi Islam pasal apa? Bukan pasal dalil. Pasal apa? Pasal mak pak kita Islam. Pasal tu kita Islam. Jadi pada kata kita Islam baka dan keturunan, bukan Islam pasal dalil. Satu, kita tengok berapa ramai orang Islam yang dia Islam, yang Islam dia dengan dalil. Apa jadi? Dengan bersungguh dia, dengan ilmu dia, dengan taat dia, dengan takwa dia. Bahkan berapa ramai dah orang Islam di tangan dia. Pasal apa? Macam mana dia dulu tak Islam, sekarang dia faham Islam dengan dalil, dah hujah. Dia dapat hujah tu dan dia yakin dengan itu. Dia pergi cari Islam itu, dia belajar elok-elok, dan dia tarik semua orang untuk masuk Islam macam mana dia dah masuk Islam. Siapa tu? Orang yang masuk Islam dengan dalil. Kita Islam lama dah. Tapi pasal kita tak dapat kemanisan macam tu. Jadi Islam, kalau saya sebut ada benda yang saya dah dapat tu, tapi nak ajak orang Islam, orang lain dah masuk Islam, pasal kita dah Islam daripada kecil. Dia dah biasa relax. Kita tak rasa susah macam mana sahabat masuk Islam. Ada saudara-saudara kita yang daripada keadaan susah, yang dia tak Islam, dia bersusah diri untuk Islam, dia sanggup berkorban apa saja untuk dia masuk Islam pasal dia dah nampak Islam itu betul, dan dia boleh dapat pula apatah lagi dengan istilahnya, dengan hujah dan dalil. Itu selalunya dia power Islam dia. Okey, macam mana pun saya nak sebut ialah nak ajar tu dalil tu ya. Jadi asal nak sebut ialah sekali lagi tau, yang dia sebut wajib. Okey, hukum kita dah dapat dah wajib. Dengar saya nak sebut. Kenapa pula wajib pula cari dalil pula? Kan kita dah Islam. Dengar elok. Wajib ni kerana andai kata kita dilahirkan bukan dalam keadaan Islam, ya Islam kita adalah macam ni, kita dilahirkan dalam keadaan tak Islam, mak bapak kita tak Islam, dengan pengetahuan Islam yang serba kekurangan dan dalil yang ada kat kita serba kekurangan ni, agak-agak dengan ilmu yang ada yang tera ni, kalau kita dilahirkan dalam keadaan tak Islam dulu, adakah rata-rata orang Islam kita ni akan jadi Islam? Tentu jawabnya tidak. Kalau dia lahir dalam keadaan muda, agak-agak dia membesar macam mana? Islam. Pasal apa? Pasal dia tak ada maklumat dan tak ada dalil untuk dia boleh tukar. Sekali lagi ya, itu tak tukar. Kita orang Islam, pasal apa orang Islam tak bekerja sebagai orang Islam? Ya. Pasal orang Islam, dia tak ada dalil untuk menunjukkan bahawa Islam itu ialah betul, dan dia seronok dengan Islam, dan dia akan bekerja untuk cari Islam macam mana yang dia yakin dengan apa yang sepatutnya dia yakin dengan Islam. Satu, orang Islam jadi lembik ya. Pasal kita Islam bukan dengan dalil. Kita Islam dengan faktor keturunan. Kita Islam dengan hafal. Itu sebab ni. Satu ulama kata apa? Wajib cari dalil. Satu nak sebut ini, sekali lagi. Tentu yang ada munasabah yang kita ada belajar awal-awal Islam dulu, awal-awal kitab dulu, apa dia? Orang kafir tak pernah ada siapa sampai seruan Islam. Tak pernah ada orang ajak dia masuk Islam. Walaupun orang kafir tu duduk sebelah rumah kita, kita tak pernah ajak dia masuk Islam. Tak pernah ajak dia Islam pun. Memang istilahnya dia mati kafir. Tapi kafir itu masuk neraka tak? Pasal apa? Pasal tak pernah tahu pun tentang Islam. Memang namanya kafir. Kafir itu dipanggil kafir ahli fitrah. Ada kita bicara dah itu kan. Okey, tengok kat kita pula. Kita memang tak kafir. Kita Islam. Sepatutnya kita Islam, kita dah dapat satu nikmat besar. Sepatutnya di atas kita dapat nikmat Islam tu, tambah pula dah dididik dengan Islam, sepatutnya kita mesti very strong dengan Islam. Nisbah pengetahuan dan hujah dalil.
yang nanti dengan sebab itu orang yang tak Islam, kita akan sebarkan Islam kat dia. Sikit dengan ayat macam tu. Macam mana pun nak kata, kalau orang Islam, dia Islam pasal mak bapak, tapi oleh kerana dia cuai belajar, dia pun jadi macam orang tak Islam. Tahu mana? Dia tak pernah nak fikir Tuhan dia Allah, dia tak pernah fikir nak ikut Nabi Muhammad, dia tak pernah cari ilmu untuk Islam. Bahkan orang kafir gaduh cari duit, dia pun gaduh cari duit. Orang kafir gaduh cari harta benda, cari rumah, cari tanah, cari anak bini, dia pun cari harta benda, cari duit, cari tanah, cari anak bini. Sama. Sama. Pasal apa sama? Pasal memang dua-dua sama sebenarnya. Orang kafir pasal tak dapat Islam, orang Islam tu pun sebenarnya dia tak dapat Islam, cuma dia dah jadi Islam pasal mak bapak. Tapi pengetahuan sebenarnya kosong sama-sama. Kita yang ada sikit ni lah yang kita jadi macam ni. Yang tak jadi macam kita ni, macam mana? Kasar lah sebut. Takut kosong. Itu yang tengah azan pun kadang ada yang benci, ada yang tak suka. Ajak main mengaji pun marah. Pasal apa? Pasal takut kosong tadi. Satu kat kita. Okay, kita dah kita ni. Macam mana nak bagi kita ada betul-betul Islam yang saya sebut tadi. Andai kata kalau dilahirkan bukan dalam keadaan Islam, kita akan cari dalil untuk buktikan bahawasanya memang Islam itu betul, dengan sebab kita tahu pengetahuan Islam tu bahawasanya memang Islam ni lah agama betul, barulah kita akan masuk Islam. Kalau nisbah, kalau kita tak Islam tu, yang kita lah ni cuma beza dia, kita dah Islam, cuma kita Islam lembek dan tak ada tak bermayar. Macam mana nak bagi bermayar? Dia kena ada pengetahuan dan cari dalil. Macam mana orang kafir, dia kena cari dalil, dia faham Islam, baru dia boleh masuk Islam. Kita dah Islam, tapi pengetahuan tak ada, dalil tak ada. Kita kena cari dalil. Macam mana orang kafir, dia nak masuk Islam, dia kena cari dalil, baru dia boleh masuk Islam. Pasal dengan ada dalil, baru dia nak masuk Islam. Macam itulah kat kita, kena pergi cari dalil untuk kita pergi dapat tahu Islam ni betul. Dengan sebab tu baru kukuh Islam kita. Saya nak tunjuk label dia sama. Label dia sama. Cuma dia ada beza tadi. Orang kafir tak ditaklif untuk dia cari Islam. Tak wajib untuk dia cari Islam. Kita yang wajib sampai ke Islam kat dia. Satu, bila dia tak sampai, dia tak ada salah. Dia tadi tak cari Islam. Kalau tak ada seruan Islam, dia tak ada dosa. Walaupun mati kafir, lepas dari syurga. Lepas dari neraka. Esok dia ahli syurga. Kita bukan kafir. Kita daripada Islam. Sepatutnya kena cari Islam. Wajib cari dalil. Tapi tak cari dalil. Tengok kupur dengan Allah Ta'ala. Masuk neraka, kekal abadi, tak keluar-keluar. Tu beza dua level. Satu kat kita, atas fakta ulama', wajib kita belajar dalil. Dekat orang kafir, dia tak wajib cari dalil. Tapi kat kita wajib belajar dalil. Kita pergi ajar dia dalil. Dengan dia tahu dalil, barulah kita ajar dia dengan dalil. Kita ajar dia Islam, dia faham Islam, baru kat dia sama dengan kita. Dia pun kena cari dalil, kita pun kena cari dalil. Bahkan siapa dulu sebenarnya kena cari dalil? Kita dulu kena cari dalil, baru dia kena cari dalil. Surat khabar, majalah, TV. Atas sebut ulama', syarat untuk mereka ni hukum taklif, memang ada orang pergi dakwah. Tu istilah sampai seruan Islam. Sampai saya, ada orang pergi jumpa, cerita Islam. Kalau dengan majalah, surat khabar, TV, radio, dah dia tak Islam, agak-agak dia ambil berat lah tentang Islam. Jadi mana ada sampai ke dia? Sampai ke? Tak sampai. Dengar saya sebut. Jangan kata orang kafir nak sampai. Orang Islam pun tak sampai Islam ke orang Islam. Betul tak saya kata? Kalau kat orang Islam pun tak sampai Islam dengan media yang keliling kita ni.
Apatah lagi orang kafir, mana akan sampai Islam dekat orang kafir? Kalau ada pun hanya beberapa orang tertentu je lah. Jadi atas kata macam mana keadaan dia orang ni, media yang ada keliling kita, yang tu tak menyebabkan dia orang jadi taklif. Betul lah ayat dia macam tu lah. Jadi yang menyebabkan jadi taklif apa? Memang ada kita orang Islam yang faham Islam, kita jumpa dia, kita dakwah Islam, dekat dia baru ada taklif. Dekat dia baru ada taklif. Kat kita beranak-beranak memang tak ada taklif pasal tak balik. Bila dah balik macam mana? Kat kita dia taklif. Taklif apa? Dalil. Pasal apa? Pasal kita nak tak nak, suka tak suka, kita dah Islam. Cuai ajarah. Dekat dia tak ada taklif pasal tak sampai surah Islam. Mati memang kafir, tapi selagi tak sampai surah Islam, bebas pada api neraka. Kita tak pergi cari, sedangkan kena cari. Pasal apa hang tak cari? Ancaman neraka besar depan. Itu yang wajib kita cari dalil. Saya syarah tu memang. Cerita dalil. Nak menunjukkan kita status kita duduk mana. Nak menunjukkan tiang orang Islam kita yang jadi masalah sangat lah ni. Sama orang Islam kita macam ni ya. Kalau yang terdekat, kalau sikit saya nak sebut. Yang duk cerita dalam Facebook apa tu? Apa tu? Dia orang buat satu acara apa? Kat mana lah, tak perhati pun kat mana, tapi dia buat untuk sensasi sikit lah, supaya orang Islam tak fobia dengan anjing. I want to touch the dog. Mana tak? Tak tahu kan? Orang tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak pernah dengar saya cakap. Program tu saya tak tahu buat kat mana, saya pun tak perhati. Tapi WhatsApp apa, tengok-tengok itulah kan. Maksudnya dia buat satu acara, kat mana saya tak tahu. Yang buat pun orang Islam. Kononnya dia kata supaya jangan orang Islam ni hanya berpegang dengan satu mazhab. Syafi'i yang mengatakan najis anjing, padahal ada mazhab lain yang mengatakan tak najis. Jadi jangan terlalu rigid dengan anjing. Tengok anjing je, buang langsung. Untuk buat apa? Buat satu banner besar, I want to touch the dog. Cari anjing cantik-cantik, buat satu hari, buat isytiharkan hari tu, I want to touch the dog. Pergi, orang Islam mari dijemput untuk pergi pegang anjing supaya jangan rasa jijik dan berdampingi anjing. Macam mana sambutan? Siap bergambar pakai tudung anak bini, pegang anjing, dog comelnya. Sama macam orang kafir yang tengok anjing comel. Sama. Nak cerita apa ni? Nak cerita orang Islam tak belajar Islam, dia tak tahu. Khusus kita ambil ke Syafi'i dululah kan. Walaupun ada mazhab lain, tapi tak diajar kaedah kita. Oleh kerana kita dah berkata yang tu najis, lepas tu saja-saja pergi gedik-gedik pergi ambil pendapat yang kata tak najis, buat satu majlis pergi pegang anjing untuk mentak najiskan anjing. Apa bodoh itu? Apa bodoh banyak perkara lah. Dia buat benda yang fitnah, menyusahkan orang. Lagi apa? Istilahnya dia tak faham apa sepatutnya anjuran yang lebih aula untuk dibuat untuk bagi orang Islam faham Islam. Bukan kaedah bagi faham Islam dengan buat pesta anjing, I want to touch the dog tu. Okey. Jadi apa saya nak sebut ialah macam mana orang kafir dia tengok benda comel dia suka. Begitulah orang Islam yang tak faham Islam, dia tengok anjing comel macam mana? Babi comel pun esok dia pegang. Pasal apa? I want to touch the pig. Jangan tak tahu Saya nak kata apa ni? Orang Islam kita dah teruk. Tu dalil. Nampak saya sebut dalil. Macam mana pun tak faham tu ke dalil. Walaupun kita tengok orang Islam pergi pegang anjing, tapi faham apa? Orang Islam kita dah tak ada pengetahuan tentang anjing itu mughalazah sampai tahap itu. Macam mana orang kafir, dia tak ada hukum pun mughalazah kat dia. Macam itulah ada orang Islam kita, dia tak ada hukum pun mughalazah anjing itu. Saya pernah test budak sekolah. Sikit saya nak sebut ialah fenomena anjing itu sikit. Macam mana pun saya nak sebut
orang Islam kita dengan orang kafir bila tak belajar, orang kafir dan orang Islam pengetahuan tentang Islam, tentang khususnya bab ketuhanan dan Rasul, macam mana? Zero. Sama level. Saya pernah test budak-budak sekolah saya, budak sekolah Arab. Budak-budak sekolah Arab, budak-budak pondok lah, bukan yang dah mengaji pandai pondok, yang baru nak mengaji. Budak-budak dekat 2 tu ada saya ganti kelas, ada guru yang tak boleh masuk, saya kena masuk kelas dia orang. Dah masuk kelas dia orang, saya tak baca lah kitab selalu, saya uji dia orang punya minda. Saya buat gambar, ada gambar anjing. Pandai kat saya melukis tu, tapi buat kepala anjing je lah kan. Buat gambar anjing hidup, mana boleh. Pandai melukis. Okey, saya tanya dalam kelas. Baik kelas, kalau apa kena menentang abang ni? Anjing. Okey, pandai. Untuk saya lukis satu lagi, gambar babi pula. Pandai lukis gambar babi. Gambar apa? Gambar kartunnya, buah gambar hidung besar, buat bulat, buah mata, buah telinga kecil, babi. Okey. Yang ni apa? Babi. Pakai gelak. Kakak. Okey. Saya kata, bila hampa nampak anjing ni, buat apa? Baling batu, Ustaz. Pasal apa boleh tu? Anjing jahat, suka gonggong orang. Saya tanya respon. Kelas ada 30 orang tu. Saya masuk tu tingkatan 2 Tanya adik-adik tu, kalau adik-adik nampak anjing tu, budak ni, budak zamalan ni. Adik yang baju biru tu, yang sandal tu. Kalau nampak anjing, adik senyum, faham tak Ustaz tu cerita apa ni? Kalau nampak anjing buat apa? Baling batu juga. Pasal apa? Pasal dia gonggong orang Adik depan tu, nampak anjing kalau buat apa? Baling batu juga. Cuma nak tengok, kalau dah tanya gini, baling batu tu apa alasan? Pasal apa? Pasal anjing jahat. Anjing tu tak baik lah. Anjing tu pun baik. Dia main dekat. Baik anjing tu. Dia tengok pula, dia senyum pula anjing tu. Katalah buat kalau kita kata kita. Nak buat apa? Kita jauhkan diri pada dia. Kalau dia memang lari lah. Tapi kalau anjing tu walaupun tak lari, walaupun dia tak gonggong kita, dia duduk sebelah kita, kita buat apa? Adik buat apa? Kalau anjing main sebelah, dia tak kejar, dia tak marah, dia tak gonggong pun, dia tak gigit pun, tak nampak pun gaya anjing garang, main sebelah je. Tambah dia buat macam ni. Nampak macam gaya lapar je. Kesian tak kat anjing tu? Kesian tak? Kesian. Untuk nak apa, pegang dia. Kesian anjing. Tak? Tak pegang Siapa tak pegang? Siapa tak pegang? Nak tanya tu. Siapa tak pegang? Masih haram. Tak cantik budak-budak lah ni. Budak-budak depan mata kita pakai ni. Pasal haram. Bukan masalah haram. Masalah nanti kena sama. Atau kerja pula kena sama. Najis. Masalah najis. Masalahnya najis. Pasal Rasulullah kata kalau anjing jilat, nak syarah tu panjang satu kan. Tapi jilat bekas apa? Basuh 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Jadi nampak anjing sepatutnya buat apa? Hindarkan diri supaya tak kena basuh apa yang menyusahkan diri pula. Adik kena basuh 7 kali. Nak basuh tangan sekali, nak makan nasi pun kena malah. Apatah lagi nak basuh 7 kali. Salah satu orangnya pergi cari tanah pula. Allah leceh tu. Nampak anjing buat apa? Jauhkan diri. Budak yang saya duk tanya dalam kelas tu, seorang tak jawab bab najis. Zaman lah ni punya budak, pengetahuan Islam dia tentang bab najis ke anjing teratur. Tak ada seorang pun. Kok budak Yusufiah bodoh-bodoh kot. Hak cerdik tak ada. Atau hak lain kena test kat lah. Tapi saya kata apa? Dia orang tak fokus ke najis. Habis apa? Anjing jahat, anjing garang, anjing ni. Tak ada istilah, Ustaz, najis semua orang lazah. Tak ada seorang sebut. Tak ada seorang pun sebut. Apa saya nak sebut ni? Saya nak sebut tentang kata orang Islam, bila dia tak belajar Islam, asal nak sebut ke pesta anjing yang tu, I want to touch the dog. Bila dia tak belajar orang Islam, dan nak kata yang pegang anjing tu tuan-tuan, bukan pakai tudung, bukan minah rok, bukan mak rempit. Ni bawa dengan anak bini pakai tudung pun tudung Islam baka dan keturunan lah. Baju ketat, tudung singkat, nampak lengan, nampak pungkok, pakai seluar ketat, seluar jin.
Pergi pegang je, siap gambar. WhatsApp lagi. Masuk soal gambar, ada laman web siap. Siap posting gambar. Tak ada buka web. Type ya, I want to touch the dog. Dog apa gambar keluar? Nampak tengok. Tak ada yang siap dekat kita nak buka. Tengok, tak kita tengok. Duk peluk anjing saja kan, peluk anjing. Besar ada, kecil ada, hak bulu macam ni. Debu seronok je, debu kat pipi. Saya nak cerita apa ni? Orang Islam bila tak belajar Islam, macam mana pengetahuan dia? Islam. Itu kita kata hukum syarak tau. Bab ketuhanan. Berapa ramai orang Islam yang pergi belajar bab Allah Ta'ala dan Rasul. Belajar tu pun, belajar hafal ke belajar dalil? Kita nak ambil situ lah ni. Wajib dalil. Maksudnya Allah Ta'ala kuasa tak? Bukti kan Allah Ta'ala kuasa, sedangkan tak pernah tengok orang Allah Ta'ala. Ayat hafal apa? Ada yang alam ni. Macam mana ada alam ni, ada kuasa Allah Ta'ala? Macam mana nak mikirkan? Padahal, macam mana kita tahu dia kuasa? Yang ni yang tak dilatih kat kita. Yang ni yang tak mantap kat kita. Macam mana pun, saya tujuan tu, saya nak tunjukkan dalil tu saja. Saya carah macam tu, saya nak tunjukkan dalil saja. Yang tu yang bila orang Islam kita tak mantap dalam bab-bab dalil ni, ada benda jenis hafalan, tu yang bila diserang dengan pahaman-pahaman tak betul, macam mana? Dia terima. Mai Wahabi, berapa ramai telah Wahabi? Mai Syiah, berapa ramai yang telah Syiah? Baru ni yang tengok apa yang dia buat serbuan tu, ada 5,000 lebih pengikut. Mengikut ajaran Milah Ibrahim. Macam mana? Macam-macam tak perhati pun saya, tapi bunyinya gitulah. Bukan Islam macam kita ni. Ada ajaran lain. Macam-macam kepala otak yang tak betul lah. Tapi bunyi Milah Ibrahim. Itu yang kita sebut Milah Ibrahim. Dan kalau tengok keliling juga, selain yang sebut Syiah, Wahabi apa, berapa ramai orang Islam yang dia Islam, tapi Islam dia, Islam tak apa-apa lah. Nama je Islam. Pakaian, rumah tangga, cari makan, akidah, pergaulan, percakapan, sembang, akhlak, matlamat hidup, hala tuju masa akan datang, untuk apa visi dan misi dia hidup ni, nak ke mana, apa kerja dia, aktiviti paling besar apa, dia punya cita-cita paling tinggi, ke depan ni nak ke mana. Berapa orang kita yang pergi belajar dan faham hal tu. Antara sebab dia kalau kita sebut pasal apa? Satu, maklumat. Yang kedua, tak dalil lah. Dan maklumat yang ada tak sampai tahapnya berdalil. Yang berdalil tu sampai dengan kukuh, yang saya sebut tadi dengan bahasa macam ni. Kalau andai kata orang kafir, kalau dia kafir, dia takkan masuk Islam. Pasal tak ada fakta dan dalil yang kuat untuk dia berubah agama. Kalau saya sebut orang Islam tadi, dia tak ada pengetahuan dan tak ada dalil, yang asal keadaan tak ada agama, dengan sebab ada pengetahuan dan dalil tu, dengan sebab tu dia jadi orang agama. Kebanyakannya tak ada fakta, tak ada dalil. Satu disebut wajib kita sebagai orang mukallaf cari dalil sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan Rasul. Satu. Begitu juga dalil mustahil, sifat yang mustahil atas keduanya Allah Rasul. Dalil sifat harus bagi keduanya Allah dan Rasul. Baik, alasan sikit yang kitab bagi. Syarah tu memang panjang lah, cuma nak tengok apa dia yang kena dalil. Dan kalau faham tu juga, tengok disebut yang kena cari dalil ni mana? Semuanya bab akidah, bab ketuhanan, bab Rasul. Wajib, mustahil, harus bagi Allah dan Rasul. Yang ni memang kena wajib bagi dalil. Adapun wajib syarak. Wajib syarak mana? Bab wuduk, bab sembahyang, bab zakat, bab haji, bab nikah kahwin, bab jual beli, bab sewa menyewa. Apa saja bab yang istilahnya hukum syariah Islamiah, yang hukum praktikal amalan Islam, yang tu tak wajib berdalil, bahkan wajib taklid. Ikut ahli ulama yang dah ada, dah hurai macam mana disiplin beramal, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Belajar elok rukun syarat dia, jaga elok, jaga jangan sampai ibadat batal. Yang tu kot sebut disiplin dia. Tak wajib cari dalil, bahkan memada dengan taklid. Taklid siapa?
taklid ahli ulama yang pakar dalam bab ilmu tersebut. Itu yang wajib kita bermazhab kalau kita bukan mujtahid. Sikit dengan fakta itu. Tak berfaham tanya lain. Macam mana pun nak sebut. Wajib berdalil bukan bab fiqh, tapi wajib berdalil dalam bab akidah. Akidah wajib dalil.